Saya mahu bersama dengan Prof. Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin. Beliau adalah penganalisis politik yang tidak asing lagi pada Esra Awani. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey, Prof. Apa yang kita boleh faham daripada situasi semasa ini dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara? Sebenarnya soalan ini sudah ditanyakan apabila dimukakan oleh Datuk Seri Safriuddin. Apakah ia sudah mendapat izin atau perkenan oleh Yang di-Tuan Agong? Betul. Okey. Maaf, Prof. Kita mengalami sedikit gangguan audio. Mungkin kita boleh beri Prof 1 minit untuk menyelesaikan masalah itu. Kita akan kembali kepada Prof sejurus selepas masalah itu selesai. Okey, Prof. Teruskan. Saya juga mendengar, maaf, ada gangguan audio. Okey, kita boleh dengar jelas, Prof. Teruskan. Saya juga mendengar di Dewan mengatakan meminta penguraian itu dilakukan pada hari Isnin. Tetapi kita dapati bahawa Yang di-Tuan Agong, Yang Maha Mulia, rasanya tidak puas hati tentang kedudukan beliau ini kerana ia ditanyakan oleh ahli Dewan sama ada izin beliau telah dapat atau diperkenankan oleh beliau. Jadi saya rasa itu sebab dia buat kenyataan ini untuk menjelaskan kedudukan dia sebagai orang tengah yang paling penting dalam keadaan perbalahan ini. Jadi saya rasa kenyataan baginda jelas, dia tidak izinkan ataupun dimansuhkan ordinans itu selagi ia tidak dibincangkan di Parlimen. Jadi itulah dia permintaan beliau dengan secara tak langsung. Saya rasa merupakan arahan juga bahawa kena bincang. Perkara ini tak boleh tak dibincang. Jadi ini dia yang boleh dilakukan oleh kerajaan sekarang. Sudah tentu pembangkang minta Perdana Menteri dan semuanya letak jawatan ini memang kita jangkakan. Kalau tak ada alasan pun mereka minta mereka letak jawatan. Itu kita dah tahu daripada beberapa bulan lalu dengan cerita kerajaan pintu belakang dan sebagainya. Jadi saya harap pihak kerajaan akan dapat memberikan uraian yang lebih jelas yang dijanjikan pada hari Isnin, tapi nampaknya tak sempat hari Isnin. Uraian itu mesti diberikan. Kerana Agong sendiri menyatakan pada 24 Julai dia telah bertemu secara maya dengan Datuk Seri Safriuddin dan juga Tan Sri Idris Harun, Ketua Negara. Jadi ini mendedahkan kelemahan kerajaan sekarang lah. Jadi saya tak tahu macam mana tindakan yang boleh dilakukan. Yang saya nampak ialah mencari jalan perundingan. Jadi ini maknanya sama ada dibincangkan dalam Dewan Rakyat seperti diminta oleh Yang Tuan Agong atau pihak Kabinet Perdana Menteri bertemu kembali dengan Yang Tuan Agong untuk menanyakan apa lagi yang mereka boleh lakukan untuk menyelamatkan keadaan. Sebut sebentar tadi, tidak sempat untuk dibincangkan pada hari Isnin. Ini sudah tentu apa yang dijanjikan oleh Datuk Seri Taqiyuddin akan memberikan penjelasan lanjut berkenaan dengan pengumuman ordinan darurat ini pada Isnin ini, hari terakhir mesyuarat khas Dewan Rakyat 2 Ogos depan. Adakah ianya boleh mengikut proses dan undang-undang peraturan Dewan Rakyat, dan juga adakah satu kemungkinan kita akan saksikan bahawa itu akan menjadi fokus selepas ini, kerana sudah tentu aturan asal mesyuaratnya adalah perbincangan berkenaan dengan pelan-pelan bantuan ekonomi susulan pembentangan oleh Menteri Keuangan. Adakah satu kemungkinan, adakah secara undang-undang dan peraturannya boleh untuk kita supersede itu untuk membincangkan isu ini dalam Dewan Rakyat bermula jam 2.30 petang nanti kerana ia isu yang mendesak? Saya juga tidak pasti tentang peraturan sebenarnya kerana kuasa masih lagi pada speaker. Speaker masih boleh terus meminta agenda dilaksanakan. Cuma apakah
agenda ini tiba-tiba, bukan agenda tapi suatu kenyataan akhbar yang dibuat oleh Yang di-Tuan Agong boleh dimasukkan sebagai agenda. Jadi ini isunya terpulang kepada speaker, kepada saya. Kita mahu lihat gambaran besarnya, idea besar, the big picture. Kita akan fokus kepada apa seterusnya proses secara terperinci dan sebagainya selepas ini. Tapi gambaran besarnya adalah semuanya saya kira sedikit sebanyak sehaluan, sekurang-kurangnya berkenaan dengan isu pembatalan ordinan darurat ini. Jadi kita mengambil semangat asal kenyataan Seri Paduka Baginda Tuan Agong, kenyataan Istana Negara untuk ia dilakukan melalui lunas undang-undang yang betul dengan semangat untuk kita execute dan melaksanakan proses undang-undang itu dengan betul berkenaan dengan pelaksanaan maupun pembatalan ordinan darurat ini. Jadi bagaimanakah matlamat ini dapat dicapai oleh semua ahli parlimen sekembalinya mereka jam 2.30 petang nanti, kerana itu semangat asal kita buka Dewan Rakyat, untuk kita mencari cara melakukan satu perkara itu dengan betul dan kita tambah baik. Jadi untuk mencapai matlamat ini, demi rakyat, Dewan Rakyat dibuka semula. Bagaimana mereka semua boleh memainkan peranan? Di sebalik semua kritikan, seruan untuk letak jawatan dan sebagainya, itu tolak tepi. Tapi untuk mereka memainkan peranan untuk menjayakan perkara ini, Prof. Umumnya, sekarang ni, ternyata bahawa semua pihak mahu menamatkan darurat. Itu perkara pokok. Soalnya, adakah tindakan yang dilakukan oleh kerajaan melalui keputusan kabinet itu boleh diterima dari segi undang-undang dan perlembagaan. Ini yang dipersoalkan oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri. Kerana dia mengatakan sebagai kuasa utama dalam negara ini, seharusnya beliau mengisytiharkan darurat dan juga pengisytiharan penamatan darurat. Ini tidak berlaku. Jadi ini pada saya kalau kerajaan mungkin harus bertemu dengan Yang Tuan Agong dan berbincang. Itu cara yang terbaik. Ataupun ahli dewan sendiri memberi peluang kepada kerajaan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Kerana ini, saya rasa ini pertembungan yang sukar untuk diselesaikan begitu saja. Okay, terima kasih Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, penganalisis politik. Saya mahu bersama pula dengan pakar perlembagaan yang menyertai kami sekarang, Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin. Datuk Wan, adakah dibenarkan dari segi peraturan mesyuarat untuk agenda ini dimasukkan dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat selepas ia kembali bermula jam 2.30 petang nanti? Ya, sebenarnya tidak ada halangan jika sekiranya ia diusulkan oleh pihak kerajaan. Kerana usul pihak kerajaan itu boleh didahulukan, dan kalau kita lihat kalaulah kita dengar daripada kenyataan menteri bahawa darurat itu telah dibatal, maka di luar daripada parlimen itu sudah menjadi satu di luar tata cara atau tidak berperlembagaan. Kerana suatu ordinance itu hanya boleh dibatalkan atau diungkai setelah dibentangkan di kedua-dua dewan, di Dewan Negara, di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Jadi untuk memastikan proses jika sekiranya kerajaan berhasrat untuk batal ordinance itu berlaku mengikut perlembagaan, maka kerajaan boleh menetapkan usul, pihak kerajaan memaklumkan kepada speaker, dan speaker boleh mengadakan agenda tersebut. Itu dibenarkan oleh perlembagaan. Okey, jika itu tidak berlaku, apa proses seterusnya? Adakah kita kira ordinans darurat ini masih lagi belum terbatal kerana belum dapat perkenaan Seri Paduka Baginda? Ya, kalau kita lihat pada peruntukan perkara 150 fasa 3, proklamasi daurat ataupun ordinans daurat hendaklah dibentangkan di kedua dewan dalam peruntukan perlembagaan. Setelah dibentang, barulah boleh berlaku prosedur, sama ada kerajaan nak minta Seri Paduka Baginda untuk membatalkan ataupun dibatalkan melalui usul ahli parlimen. Kalau kita lihat pada hari ini, keputusan kabinet itu sebenarnya di luar peruntukan perlembagaan. Jadi keputusan itu belum sah dan tidak boleh dikuatkuasakan mengikut perlembagaan, kerana bukan saja pembuatan itu dibuat sebelum dibentangkan, tetapi tidak diperkenalkan oleh Seri Paduka Baginda Tuan Agong
proklamasi darurat ataupun ordinance juga pembatalannya hendaklah diperkenankan di bawah instrumen Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Dan saya lihat kenyataan tuanku begitu jelas menasihati tentang ketinggian perlembagaan, dan saya percaya kes terdahulu tentang perlunya nasihat perlunya tuanku tindak nasihat dalam penggubalan ordinans atau pembatalan perlu disemak semula dengan adanya keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Semenanjung Jaya dan juga Indira Gandhi yang menetapkan bahawa doktrin pemisahan kuasa cabang kuasa, doktrin pemisahan cabang kuasa atau prinsip pemisahan cabang kuasa di bawah perlembagaan itu adalah salah satu daripada struktur asas perlembagaan persekutuan. Jadi di sini saya percaya bahawa kes yang diputuskan dalam kes Cempoh perlu disemak balik kerana apabila Sri Paduka Baginda melaksanakan kuasa untuk menggubal atau membatalkan ordinans, itu merupakan kuasa di bawah perkara 44 iaitu kuasa legislative authority. Jadi sudah pastinya untuk mengharmonikan dengan keputusan mahkamah yang ada, Mahkamah Persekutuan pada tahun 2018, maka kerajaan perlulah mengemukakan usul untuk membatalkan, dan prosesnya perlu ada pembetalan dan juga perbahasan untuk masuk sedemikian. Okay. Jadi keputusan untuk memasukkan agenda ini ke dalam aturan mesyuarat selepas ini terletak pada kerajaan dan bukan speaker. Kerajaan boleh menetapkan di bawah aturan mesyuarat perkara 11 peraturan 11.3 apabila suatu persidangan khas dipanggil, agendanya ditentukan oleh kerajaan. Sebab ini merupakan urusan kerajaan bagi kepentingan orang ramai. Jadi persidangan ini dipanggilkan atas keperluan kerajaan bagi kepentingan ramai, maka dalam persidangan ini sudah pastinya kerajaan Perdana Menteri boleh menetapkan agenda tersebut. Dan speaker akan menyusun agenda mengikut keutamaan. Okey, apa yang kita faham Prof Datuk, kerana kita ada beberapa, kerana undang-undang tu juga kadang-kadang boleh diinterpretasi dengan sedikit berbeza jika tidak banyak berbeza. Ada beberapa pakar yang agak berbeza pendapat sedikit sebanyak. Saya mahu tanya kepada pendapat undang-undang Datuk. Apa yang kita faham pula berkenaan dengan segala langkah yang sudah pun diambil di bawah ordinan darurat ini? Ini antara yang rakyat mahu tahu. Ada langkah-langkah berkenaan SOP, kompaun, perbelanjaan dana dan sebagainya. Jadi dengan perkembangan terbaru ini, apa yang kita boleh faham berkenaan dengan status semua tindakan yang sudah pun diambil di bawah ordinan darurat ini, khasnya daripada 22 Julai dan ke atas? Ya, jadi peranan kerajaan amat penting. Kerajaan perlu menjelaskan bahawa berlaku kekeliruan. Mungkin Yang Berhormat Menteri Undang-Undang tersalah cakap ke, sebenarnya belum berlaku pembatalan ordinans itu pada 21 bulan. Jadi ordinans itu belum terbatal, dan jika pada hari ini dilaksanakan proses untuk membatalkan, untuk mengukaikan ordinans mengikut perkara 150 fasa 3, maka pembatalan itu pun akan berkuat kuasa selepas resolusi itu disokong, diluluskan juga di Dewan Negara. Jadi hari ini merupakan, kalau dibentangkan, dibahaskan, dipersetujui untuk diungkai ordinans tersebut, ia tidak terbatal pada hari ini. Dia masih lagi perlu melalui proses di Dewan Negara. Jadi dalam tempoh 21 hingga pada hari ini sebenarnya ordinans itu masih lagi buka kuasa. Okey. Mungkin keutamaan hari ini bukan sahaja membincangkan isu ini adalah tapi untuk memastikan semua segalanya teratur dan kita bincangkan dan kita ketengahkan perkara-perkara yang penting. Bagaimana Datuk melihat ahli-ahli Parlimen Pembangkang boleh pisahkan sentimen dengan fakta dan juga sentimen dengan apa yang betul? Iaitu perkara yang perlu kita tumpukan, ya, bincang dengan ordinan darurat itu juga penting, memberi kesan kepada kehidupan rakyat, tapi ada juga yang menggunakan kesempatan ini untuk meminta meletak jawatan dan sebagainya. Itu antara yang mungkin tidak sihat di dalam Dewan Rakyat. Apa pendapat Datuk berkenaan dengan ini? Ya, saya melihat yang pertamanya usul ini sebenarnya bukan sahaja kata orang perkara baru. Memang pihak Pembangkang pada awalnya dilihat menggesa kerajaan untuk membatalkan ordinans darurat, kan. Jadi, dan apa yang dibuat oleh kerajaan juga adalah bertepatan dengan desakan yang dibuat pada Pembangkang. Saya melihat memang dari sudut undian nanti tidak akan jadi masalah sebab semua pihak akan bersetuju untuk membatalkan ordinans ini. Dan barangkali macam apa yang Tuan cakap tadi, akan digunakan sebagai medan lah untuk menuntut orang tertentu untuk melepaskan jawatan. Tapi apa pun, kita kena lihatlah apa resanan daripada Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong
Tuanku Ketua Agung sebagai pemimpin tinggi negara, kustodian kepada perlembagaan, telah menyampaikan nasihat. Apa yang baginda fikirkan suatu perkara itu tidak berperlembagaan. Dan dalam kenyataan yang sama, Seri Paduka Baginda juga menasihati ahli parlimen supaya menumpukan keutamaan sebenar. Jadi kita lihat di sini, kalau perbahasan nanti tumpulah kepada isu-isu sebenar, bagaimana untuk mengenali isu penularan wabak dan juga untuk menghadapi pemulihan ekonomi. Rada kita mengutamakan perkara-perkara di luar daripada keutamaan. Namun begitu, itu merupakan hak kepada ahli parlimen lah untuk bersuara. Kalau kita menghormati keterbukaan ataupun ketulusan Seri Paduka Baginda Ketua Agung apabila baginda menzahirkan teguran dan juga menyatakan bahawa baginda tidak memperkenankan, malah menitahkan supaya ordinance itu dibentang dan dibahaskan jika ingin diungkaikan, maka kita ambillah semangat kedua-duanya sekali. Bincang, bahas, tetapi bahasa itu menghala kepada kemaslahatan rakyat. Okey. Untuk kita mudahkan apa yang kita boleh jangka selepas ini bermula jam 2.30 petang, apa yang kita boleh jangka berlaku dan dibincangkan di Dewan Rakyat Datuk. Option 1, senario 1 seperti Datuk sebut seperti tadi, kerajaan ada pilihan untuk memasukkan usul ini, agenda ini, bincang berkenaan dengan ordinans darurat di dalam aturan mesyuarat hari ini. Tidak ada dalam agenda asal sudah tentu, tapi mereka ada option dan kuasa untuk mengusulkan supaya ia dimasukkan dalam agenda, dibincangkan dan ditentukan oleh Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Jika itu tidak berlaku, senario 2-nya adalah Prof Ulong sebagai contoh mencadangkan supaya kerajaan duduk semula menghadap Seri Paduka Baginda untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak, khasnya untuk rakyat. Jadi jika senario 1 itu tidak berlaku, mungkin ia tidak akan berlaku. Apa yang betul kita boleh jangkakan jadi senario nombor 2? Adakah Datuk setuju dengan Prof Ulong? Itulah the step forward? Ya, saya melihat sebenarnya tidak ada krisis atau perlikahan di antara Seri Paduka Agung dengan kerajaan pada hari ini. Apa yang berlaku ialah Seri Paduka Baginda mahukan supaya semua pihak menjunjung perlembagaan, mengikut prinsip perlembagaan. Jadi kalau ingin membatalkan suatu ordinance, terlebih dahulu ordinance itu mesti dibentangkan terlebih dulu dalam parlimen. Ini asasnya. Jadi selepas dibentangkan, kita lihat sudah ada dalam agenda pada 26 Julai baru ni pembentangan ordinance, kan, sudah ada. Jadi jika sekiranya kerajaan berhasrat untuk membatalkan, maka dua kaedah. Sama ada menyembahkan request kepada Seri Paduka Baginda Yang Ketua Agung ataupun membawa usul di dalam parlimen. Dan jika sekiranya kerajaan serius untuk membatalkan, kerajaan boleh menggunakan dua kaedah ini. Jadi saya tidak melihat ada krisis, tapi yang saya lihat ialah Seri Paduka Baginda melaksanakan kewajipan baginda untuk menegakkan rule of law. Itu saja. Dan kerajaan sepatutnya berterima kasih, menunjuk kasih kepada Seri Paduka Baginda kerana Seri Paduka Baginda sudi memberi pandangan, memberi zahir supaya akhirnya semua pihak akan dapat menyelesaikan polemik yang berlaku dalam 2-3 hari ini. Dan satu sudut lain, mungkin saya ingin jelaskan jugalah. Sebab sebenarnya Yang Berhormat Menteri Undang-Undang pun minta untuk menjelaskan pada hari Isnin. Ya. Jadi kita pun tak tahulah apa sebenarnya yang transpire, kan. Jadi kenyataan Seri Paduka Baginda ni untuk menunjukkan ini yang sebenar. Tidak perlu sampai hari Isnin. Kerana dalam tempoh yang berlaku ini, ordinance darurat merupakan subjek matter, perkara yang penting. Jadi setelah Seri Paduka Baginda menzahirkan apa yang berlaku dan menzahirkan titah kehendak tuanku, maka saya rasa isu yang akan dijawab pada hari Isnin sudah terjawab. Jadi semua pihak boleh menumpukan kepada perbahasan usul sama ada untuk meneruskan ordinance ini, kan, sehinggalah proklamasi diungkai, ordinance ini akan terus boleh hidup selama 6 bulan ataupun dibatalkan lebih awal. Itu yang saya nampaklah. Okay. Itu antara usul yang kita jangka mungkin akan dimasukkan dalam hari terakhir mesyuarat khas Isnin ini, 2 Ogos, seperti yang diminta oleh Datuk Seri Taqiyuddin, masa untuk beliau membentangkan dan membincangkan pada hari Isnin berkenaan dengan darurat. Mungkin ini akan dijadikan usul. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa Isnin itu sudah 2 Ogos. Darurat
akan tamat pada hujung Julai dan 1 Ogos. Jadi ada yang mengatakan bahawa ianya hanya akademik. Adakah ia hanya akademik kerana pada ketika itu ordinans darurat sudah terbatal atau bagaimana, Datuk? Oh tidak, sebab proklamasi daurat dan juga ordinans ni ada dua perkara. Dua perkara. Pertamanya, proklamasi daurat dia boleh sekarang ni kita kena tahu satu perkara lah yang ingin saya jelas terlebih dahulu ya. Proklamasi daurat kali ini tidak seperti yang lepas. Dia ada tempoh dia dah. Maknanya sampai 1 Ogos kalau tak ada pembatalan pun dia akan tamat diungkaikan. Jika sekiranya tiada proklamasi yang baru, tempoh daurat tidak akan berlangsung. Tetapi pada 1 bulan Ogos apabila proklamasi ataupun apabila daurat sudah berakhir, ordinans ini masih dia akan hidup, akan terus berkuat kuasa sehingga 6 bulan. Kecuali dibatalkan dengan lebih awal. Jadi jika sekiranya tiada usul untuk batalkan dan melalui resolusi kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk batalkan ordinans ini, maka ordinans ini akan terus berkuat kuasa sehingga tempoh 6 bulan. Terima kasih Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, pakar perlembagaan.